Jadi hari ini kita akan sambunglah ayat yang ke-24 daripada surah Al-Insan, surah 76 ayat 24. Muka surat 579. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Baik, Allah kata maka isbir ni fi'il amar daripada sabara yasbiru, isbir iaitu sabarlah oleh engkau, li hukmi, li ta'lil, kerana hukmi rabbika. Hukmi cuma hukum je lah, jadi maksudnya dalam melaksanakan hukum. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah engkau kerana melaksanakan hukum rabbika, daripada Tuhan engkau, hukum Tuhan engkau. Wala tuti', tadi Allah perintahkan, ni Allah larang pula. Wala tuti', dan janganlah engkau taat, minhum, sebahagian mereka, athiman, orang yang berdosa. Athim dan ithim tu apa? Dosa. Au kafura, atau orang yang ingkar, atau yang sangat ingkar. Kafura. Bersabarlah oleh engkau dalam melaksanakan ketetapan ataupun hukum Tuhan engkau, dan janganlah engkau taat sebahagian mereka akan orang yang berdosa atau orang yang ingkar. Okey, pendek je ayat ni insya-Allah. Jadi mari kita sama-sama lihat dan hayati, moga-moga kita dapat mendapat petunjuk daripadanya. Baik, ayat yang kita belajar pada kuliah yang lepas, ayat yang ke-23 tuan-tuan, menceritakan kepada kita tentang sumber ilmu kepada orang-orang al-abrar. Ayat 23, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ke atas engkau secara berangsur-angsur. Jadi setelah daripada ayat yang ke-5 sampai ayat 22, ayat ke-5 kita bincangkan tentang siapa itu al-abrar. Kemudian sampailah ayat 22 tentang perihal syurga yang akan Allah kurniakan kepada al-abrar. Macam mana sifat al-abrar tuan-tuan? Orang yang kebaikannya luas. Sebab al-abrar ni juga dalam bahasa Arab ada perkataan bar. Bar ni maksudnya apa? Daratan, darat. Al-bar wal bahr. Bar ni daratan. Jadi daratan ni dari perkataan apa? As-sa'ah, satu benda yang luas. So al-abrar ialah mereka yang melakukan kebaikan, yang kebaikannya itu luas. Salah satu maksud luas di sini adalah dia bukan mengharapkan balasan yang kecil. Contohnya apa dia? Apabila mereka memberi bantuan kepada orang-orang miskin, orang tawanan, mereka hanya mengharapkan balasan daripada Allah sahaja. Tidak ada mengharapkan sedikit pun ucapan terima kasih ataupun apa-apa balasan. Tuan-tuan ingat tak ayat itu kita bincang? Jadi bila kita baca satu surah ni, tuan-tuan kena ingat balik. Tuan-tuan kena ulang kaji, baca balik ayat ni. Sebab setiap surah Al-Quran ni hudan lil muttaqin.
petunjuk. Tujuan baca Quran adalah supaya Quran tu jadi petunjuk kepada kita. Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Itu Allah kata, itu yang kita baca Quran itu tiada sebarang keraguan dalamnya, petunjuk. Jadi orang tanya kita apa tujuan baca Quran? Tujuan baca Quran adalah nak mencari petunjuk. Itulah yang para sahabat faham. Sampai kat kita pada hari ini Quran sekadar apa dia? Untuk bacaan saja. Baca tu pun untuk nak habiskan khatam, itu saja dia punya fikir dia. Sedangkan yang kita kena fikir dalam khatam kita itu adalah petunjuk. Jadi surah Insan ni Allah tunjukkan kepada kita jalan nak pergi syurga. Rupanya nak jadi al-abrar. Kita pun doa dekat Allah, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami bersama dengan al-abrar. Jadi bentuk keluarga kita jadi golongan yang al-abrar. Ni bukan kita tak boleh sekali je kita belajar ayat ni lepas tu dia berlalu begitu sahaja. Takut ayat surah 21 ni kat atas kita. Cuba tuan-tuan tengok surah 21. Surah 21. So kita takut ayat yang pertama dan kedua ni macam kita. Surah 21 ayat 1 dan 2. Muka surat 322. Muka surat 322. Surah 21 ayat 1 dan 2. Muka surat 322. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Apa maksud dia? Sudah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Mati itu dah dekat sangat dah. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan mereka masih di dalam kelalaian. Fi itu di dalam, maksudnya dia tenggelam. Allah guna kalau macam perkataan ghaflah, lalai, dalalah, sesat, Allah pakai fi. Allah pakai khusrin, rugi, fi khusr. Maksudnya apa dia? Seolah-olah kita ni tenggelam di dalam kelalaian tu. Bila kita berada di bawah ataupun tenggelam, mana nampak dasar atas? Dia tak nampak, dia dalam keadaan dia lalai. Padahal waktu dia semakin dekat sangat. Iqtaraba, sangat-sangat dekat dah. Tapi dia dalam keadaan lalai dan dia berpaling daripada kebenaran ni. Sedangkan tengok ayat 2, ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Setiap kali datang kepada mereka ataupun tidak ada ayat yang datang atau peringatan yang datang kepada mereka daripada Tuhan mereka yang baru. Dulu kita belajar surah apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 25, surah As-Sajdah, surah apa lagi tuan-tuan kita lalui sama-sama, Al-Hujurat, surah An-Naba, surah Abasa, surah sampai surah Abasa kita pernah bincang, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Nah, sekarang surah Al-Insan. Tidak ada ayat daripada Tuhan mereka yang baru yang datang kepada mereka melainkan mereka mendengarnya wahum yal'abun. Dalam keadaan mereka tidak serius. Dalam keadaan mereka bermain-main. Jadi ayat ni ingatkan kepada kita tuan-tuan. Sekarang kita tengah tadabbur surah Al-Insan. Target kita dalam surah Al-Insan ni nak masuk syurga, ni target dia.
Jadi nak jadi orang yang masuk syurga ni, Allah bagi satu istilah, iaitu al-abrar. Jadi sudahkah kita jelas siapakah itu al-abrar? Dengan ciri-cirinya Allah sebutkan pada ayat 7, 8, 9, 10. Kemudian apakah habuan-habuan bagi orang-orang yang al-abrar ni? Sampailah ayat yang ke-23 kita tadabbur. Lepas tu ayat 24 kita bincang yang terakhir itu tentang kemudian sumber rujukan orang-orang abrar. Jadi adakah kita serius dengan Al-Quran ini? Lalu kita nak laksanakannya. Jadi hari ini Allah ingat kita pun jangan taat. Dalam rangka kita nak buat apa yang Allah perintahkan ini, akan ada ujian dia. Jadi Allah suruh kita bersabar. Pertama sabar. Yang kedua jangan taat kepada selainnya, selain Quran ni. Allah kata tadi, wasbir. Wasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Jadi tuan-tuan, nak masuk syurga ni, semua orang nak masuk syurga. Tapi dunia ini pun syurga juga, macam kita sebut sebelum ni. Cuma syurga bagi siapa? Syurga bagi orang ingkar. Apa hadis yang kita pernah sebut sebelum ni? Sama-sama tuan-tuan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi, dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang yang ingkar. Jadi dunia ini syurga tak? Ya, dari satu sudut dunia ini pun syurga. Menyeronokkan, memperdayakan manusia. Mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdayakan. Kita nak pergi syurga, dah tahu dah apa nak jalan, nak bawa pergi ke syurga. Tapi masa nak laksanakan itu, Allah kata isbir. Sebab tu bila orang tu dah sampai ke syurga, malaikat puji dia. Malaikat ucap tahniah dekat dia. Malaikat ucapkan salam dekat dia. Malaikat ucapkan tahniah sebab mereka mampu bersabar. Bersabar tu maksudnya apa tuan? Bertahan. Kalau orang tanya kita apa maksud bersabar? Bertahan. Bertahan dalam belajar Al-Quran, tuan-tuan. Bertahan dalam kita melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Jangan mudah goyah. Jangan tertipu dengan pencapaian kita. Allah tanya kepada kita. Allah ingatkan. Dalam surah Yasin contohnya, tuan-tuan. Tengok surah 36. Surah 36 ayat 68. Surat 444. Surat 444. Surat 444. Tuan-tuan, ini soal umur, tuan-tuan. Jadi saya minta maaf. Ini sekadar kita bincangkan ayat. Bukan sebab ustaz muda lagi. Ustaz cakap ni angka ni 70 ni untuk kami. Tidak. Itu jangan salah faham, insya-Allah, kan? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ya'qilun. Ayat 68 ni. Allah kata apa dia? Wa man nu'ammirhu. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Kita pun ada lagu, tuan-tuan. Setiap tahun kita dengar panjang umurnya. Sambung, tuan. Panjang umurnya, ya.
Jadi bila kita minta panjang umur tu, semoga panjang umur, panjang umur. Okay, tuan-tuan cuba tanya. Panjang umur tu tuan-tuan, kita ni nak panjang umur sampai tahap mana panjangnya tu tuan-tuan nak? Kita duk kata panjang umur, semoga panjang umur. Berapa umur yang paling panjang kita nak? Cuba letak satu angka tengok. Yang logik lah, bukanlah kata 1000 Ustaz, tak. Kita tahu relatifnya macam mana. 1000 memang tak adalah orang hidup 1000 tahun. Paling-paling berapa ni kita nak kata? 100. Tapi bila tengok orang yang 100, berapa orang je yang masih boleh bercakap? Mungkin Tun seorang kot. Yang lain kalau 100, mungkin dah tak larat dah. Sebab apa? Sebab Allah kata, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi. Kami terbalikkan balik usia dia tu. Maksudnya apa dia? Dia umur 100. Tapi umur 100, perangainya budak umur baru lahir. Dipanggil al-zalil umur. Iaitu apa? Tua yang nyanyuk. Macam tu. Bukan kita cakap ni untuk sesiapa tuan. Memang Allah jadikan putaran hidup manusia ni, kalau umur dia terlajak sangat, nanti dia balik-balik macam baby. Dia tak reti dah balik, nak bagi tahu dia nak sakit perut macam mana, nak makan apa. Dah makan pun cakap, anak-anak belum bagi makan lagi. Jadi kalau begitu Allah ingatkan kepada kita, kamu nak duduk dunia lama-lama ni nak umur sampai berapa? Allah kata kami boleh panjangkan umur. Oh 100, kalau 100 kita pun dah rasa menyusahkan orang pula nanti anak-anak. Oh kalau macam tu 80 lah. Kalau 80 sekarang mungkin dah 78. Sudah lagi 2 tahun je pula. 100 lah, 100 tak larat. Habis macam mana? Dia Allah kata, afala yaqilun. Apakah kamu masih tak mau berfikir lagi soal akhirat kamu? Bagaimana view kita terhadap Al-Quran? Masih lagi ke Quran ni macam ayat 21 kita baca surah 21 tu. Dengar ayat Quran tapi dia berlalu begitu sahaja. Tahun demi tahun bertambah. Ayat demi ayat kita belajar. Sepatutnya semakin banyak ayat dan semakin meningkat kualiti iman kita. Semakin yakin dengan akhirat, semakin sanggup berkorban. Rasulullah tunjukkan kepada kita, semakin meningkat usianya, Rasulullah makin lipat gandakan amal dia. Di hujung-hujung hayat Rasulullah, selama sebelum itu Rasulullah akan khatam dengan Jibril setahun sekali. Tapi di hujung-hujung hayat Rasulullah akan khatam dengan Jibril 2 kali setahun. Di hujung hayat Rasulullah korbankan 100 ekor unta. Itu Rasulullah nak ajar kepada apa dia umat dia? Untuk semakin hujung tu dia semakin meningkat. Tapi itu kan memakna orang muda kena relax. Tidak, beramai orang muda yang lebih awal Allah ambil nyawanya. Jadi Allah ingatkan kepada kita, sampai bila kamu nak terus hanyut dengan dunia ini? Padahal Quran ni dah jelas nyata nak bawa kita kepada syurga. Jadi Allah kata isbir, tahan. Tahan diri kamu tu daripada meninggalkan ketaatan. Sampai bila dah sampai ke pintu syurga, malaikat sambut kita. Tengok tuan-tuan surah 13. Surah 13. Ayat yang ke-24. Muka surat 252. Sampai ke syurga, mereka ucapkan salam dan tahniah atas apa? Kesabaran. Sabarnya kita sampai hujung nyawa. Maksud sabar tu lah sampai hujung nyawa. Muka surat 252 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Jadi ini ucapan malaikat. Dia kalau tuan-tuan tengok ayat 23 sebelum dia tu, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat sebelum dia, ayat 23.
Dan para malaikat masuk kepada ahli syurga ni ikut pintu-pintu rumah tu banyak. Setiap pintu dia, ahli syurga ni punya rumah besar maligai dia. Banyak pintu-pintunya sebab apa? Banyak bidadari, isteri-isteri dia tu. Jadi malaikat berucap, salamun alaikum. Sejahteralah ke atas kamu. Selamatlah kamu. Bima sobartum. Disebabkan apa? Disebabkan kesabaran kamu selama ini untuk masuk ke syurga. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya diri kita, tanya diri sendiri, kenapa aku masih lagi belajar? Jawapannya adalah kerana aku belum mati lagi. Sebab seorang Muslim tu kena sentiasa menambahkan ilmunya sebab nak tahu jalan masuk syurga macam mana. Kenapa aku masih lagi mencari harta? Harta kita masih lagi usaha cari dan kita nak belanjakan harta kita. Sebab aku belum masuk syurga lagi. Dia jangan kita ikut dengan cara kehidupan kita yang dari segi orang kata apa sistem tu, itu tak apalah. Dah sampai tahap tuan-tuan tak boleh dah kerja dah. Kena bagi orang lain pula ganti tempat tuan-tuan. Paling-paling umur 60 orang kata cukup lah, bagi orang lain pula. Itu namanya apa istilah dia? Pension. Tak apalah, itu untuk dunia kita. Tapi untuk kehidupan kita ni sampai menuju ke akhirat ni, dia tak ada istilah pension. Dan bahkan ada orang baru bermula hidup dia adalah ketika dia pension tu. Ada juga orang begitu. Selama ni dia tak pernah fikir tentang akhirat dia. Lepas tu baru dia tersentak memikirkan umurnya sudah meningkat. Dan barulah bermula. Kalau baru bermula lagilah kena pulun. Tu yang kita pernah cerita sebelum ni. Sahabat Nabi nama dia siapa? Yang dia masuk Islam umurnya 60 tahun dan dia tempang tu. Allah tak keluar pula nama dia siapa kepada saya ni. Siapa ingat? Siapa? Cerita dia macam ni, dia masuk Islam lambat. Ringkaslah, cerita dia panjang juga macam mana anak dia komplot nak masukkan dia Islam. Umur dia baru 60, dia baru masuk Islam. Kaki dia tempang. Tuan ingat tak saya pernah cerita? Lepas tu semboyan jihad dalam perang Uhud berkumandang. Dia pun jumpa Rasulullah kata dia nak masuk perang. Dia pun zahirkan kepada anak-anak dia yang ayah nak masuk perang. Anak-anak dia tak bagilah tuan-tuan. Dah tempang waktu dah umur 60. Macam kadang-kadang tuan-tuan cerita, sekarang saya tak boleh drive dah, anak-anak suruh naik kapal terbang je. Suruh naik apa? Train, ataupun dia pergi ambil. Contohlah, risau. Samalah anak-anak kepada Ammar bin Jamuh. Ammar bin Jamuh. Sahabat ni orang Madinah. Dia pembesar tapi dia masuk Islam lambat sikit. Mula-mula masa Mus'ab bin Umair ajak dia tak mau. Ammar bin Jamuh, Ammar bin Al-Jamuh. Jadi bila dia masuk perang Badar, dia nak masuk perang Badar, anak-anak tak bagi. Atas faktor usia dan juga kesihatan dia tu, Rasulullah pun cakapkan anak-anak dia, jangan halang ayah kau punya hasrat. Maksudnya Rasulullah bukanlah tak bagi, sebab pada asalnya orang yang tua, budak-budak tak perlu, tapi Rasulullah kata dekat anak-anak dia, jangan halang itu hasrat ayah kamu. Jadi dalam peperangan jihad, dalam peperangan Uhud ini dia masuk. Antara faktornya apa dia tahu dia dah lambat. Dan dia terlepas perang Badar. Itu sifat dia, itu sifat para sahabat. Sebab dia terlepas perang Badar. Perang Badar ni siapa yang masuk dia dipanggil sebagai Al-Badar. Nama dia ada gelaran. Dan orang-orang yang perang Badar ini Allah maafkan kesalahan mereka. Jadi para sahabat ni ghairah dengan keampunan Allah, maghfirah dan juga syurga. Jadi mereka harap-harap kalau dalam perang Uhud mereka dapat pencapaian macam orang Badar. Tapi tak, peluang tu tak akan berulang lagi. Peluang tak akan ulang balik. Sebab tu peluang umur, dalam kategori umur pula tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata apa dia? Tidak berganjak 5 kaki Adam di akhirat nanti, anak Adam. Kecuali ditanya 5 perkara. 5 tu, 2 daripadanya berkaitan dengan umur. Satu, Allah akan tanya umur kita seluruhnya, umur kita secara umum. Yang kedua, Allah akan tanya spesifik umur muda kita. Sebab umur paling kuat, paling tak ada alasan untuk berkhidmat jalan Allah ini, untuk belajar, untuk buat apa sahaja, ialah orang muda. Tengok bila kita bagi ajak, tuan-tuan ajak budak muda makan ke, tuan-tuan akan suruh dia makan banyak kan? Tuan-tuan kata apa dia? Muda lagi, makan banyak-banyak. Kita kata begitu. Tengok bab makan pun kita suruh dia makan banyak. Apa lagi bab belajar, bab berkhidmat. Tapi waktu muda ni lah paling tinggi fitnah dia, ujian dia. Jadi Allah akan tanya waktu muda kita bagaimana? Katakanlah
Waktu muda dulu kita tak dapat nak guna dengan baik, terleka dengan cara hidup pada zaman tersebut, zaman kita tu. Mainstreamnya macam mana kita pun ikut suasana mainstream. Tuan-tuan kena tebus balik. Sebab waktu yang Allah bagi kuat dulu tu dah tak sama dah sekarang. Contohlah tuan-tuan, ingat tuan-tuan, saya bukan cakap ni merendahkan siapa, tidak. Orang muda pun mungkin ada yang kelemahan macam ni. Tuan-tuan kadang kita belajar bahasa Arab ni ke, apa tuan-tuan cakap dekat ustaz atau ustazah tuan-tuan? Pakcik ni bukan tak nak apa, tapi pakcik dah hafaz semalam, hari ni dah lupa kan. Contohlah tuan-tuan, jangan salah faham apa saya sampaikan. Sebab apa? Memang relatifnya begitu kehidupan kita. Semakin usia meningkat tu Allah kembalikan balik udah dhaif. Bila paling kuat? Waktu muda dulu. Jadi katakanlah, bahkan katalah kita pakai betul-betul waktu muda kita dengan betul, sama juga, tetap kena perbaiki pada masa datang. Jadi kena bersabar. Kena bersabar. Kenapa belajar juga? Sebab aku belum masuk syurga lagi. Kenapa kita tetap suka belanjakan harta tiap-tiap bulan? Sebab aku belum masuk syurga. Isbir. Sabarlah. Sabar. Sampai malaikat kata apa dia? Sejahteralah ke atas kamu sebab kamu sabar. Sabar tu apa tadi sabar? Bertahan dalam melaksanakan Quran ni. Jangan kita sekadar Quran ini dia macam sebuah kitab yang selalu saya sebutlah. Kita datang belajar untuk rekreasi minda. Saya rasa beberapa kali saya sebut istilah ni. Apa maksud rekreasi minda? Untuk relax-relax. Ataupun kalau subuh ni, antara tunggu subuh sampai kedai minum buka, sekejap sambil-sambil tu. Kalau kuliah maghrib pula kan nak balik rumah, isyak kan tak datang balik pula. Dah makan kat rumah tu, makan lepas isyak lah. Jadi tunggu kejap maghrib, jadi relax-relax. Sambil dengar. Ustaz pun kadang sebagian cerita relax-relax je ke. Lagilah relax sungguh. Tak boleh begitu. Setiap ilmu yang kita belajar, Al-Quran tu dia kena serius. Serius. Tuan-tuan, sampai bila nak serius? Tengok surah 15, ayat hujung sekali. 15:99. Muka surat 267. 267. Sampai bila nak kena bersabar, tuan-tuan? Sampai bila nak kena mengabdikan diri kepada Allah? Ayat 99, surah yang ke-15. Muka surat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan abdikanlah dirimu, taat dan tunduklah kepada Tuhan engkau. Sebab nak masuk syurga tuan-tuan, Allah perintahkan. Kan kita sebut dah, orang-orang al-abrar ni rujukan dia apa dia? Al-Quran. Inna nahnu, ayat 20 sebelum ni. Ayat 23 tu, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Lepas dah cerita pasal Al-Abrar panjang, tentang syurga yang panjang, Allah beritahu inilah dia rujukan mereka Al-Quran. Yang mereka belajar sikit-sikit tu. Tuan-tuan ingat tak kita belajar? Kita sebut ayat tu, Quran ni turun berangsur-angsur. Untuk apa? Nak menguatkan jiwa kita. Lepas tu kita pun belajar sikit-sikit. Tapi lama-lama dia memantapkan iman kita. Semakin yakin dengan hidup ni dan semakin jelas syurga dengan akhirat tu beza, apa, dunia dengan akhirat tu apa beza dia. Jadi benda ni nak kena buat sampai apa? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya al-yakin. Jadi tuan-tuan, ayat ni mesti tuan-tuan ingat dah. Kita pernah sebut. Antara ayat yang orang-orang yang sesat ini menyesatkan orang lain. Tuan-tuan, dia kata, ni budak-budak muda suka ni. Tak payah semayang selagi belum yakin, dia kata. Tu dia kata apa? Sembahlah Tuhan kau sampai yakin tu datang. Dia kata yakin tu maksud yakin diri tu, keyakinan. Dah yakin belum kamu ni hamba Allah? Dah yakin belum Tuhan kamu tu Tuhan? Belum lagi. Macam tu belum lagi boleh semayang. Ataupun sebaliknya,
abdikanlah diri kamu, sembahlah Allah sehingga yakin. Maksudnya apa dia? Kalau dah sampai yakin, dah tak payah semayang dah. Itu semua adalah tafsiran yang sesat. Di sini yakin ni maksud dia apa dia? Al-yakin di sini maksudnya kematian. Bukan yakin yang kita faham, yakin dalam hati situ je. Kenapa kematian ni Allah sifatkan dia yakin? Sebab tak ada satu manusia pun yang tak yakin dengan berlakunya kematian ke atas diri dia. Semua orang tahu. Cuma manusia tak yakin dengan akhirat. Tapi kematian, tanyalah orang-orang kafir sekalipun. RIP dia kata, rest in peace. Kenapa? Berehat ke mana? Dah mati dah. Semua orang, kecuali itulah kes Abu Yah tadi, dia kata tak mati. Itu lain cerita, special case. Tapi semua manusia kata apa dia? Abu Jahal pun tahu. Abu Jahal pun tahu yang Abu Lahab dah mati dah. Jadi semua orang tahu dia akan mati. Jadi u'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita nak bertahan ni tuan-tuan sampai datang kematian. Jadi jangan mengalah. Jangan tertipu. Sebab dunia yang kita sebutkan tadi tu. Jadi dalam contohnya surah, tengok Allah kata dalam surah banyak ayat yang Allah suruh kita, maksudnya sabar, jangan terpedaya dengan dunia, fokus kepada apa Allah perintahkan. Antaranya surah 10 tuan-tuan. Cuba tengok surah 10. Surah 10. Ayat yang ke-58. Ini saya nak tuan-tuan ingat balik ayat ni. Kita pernah bincang dulu. 10:58. Muka surat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk beritahu kepada umat dia. Katakanlah wahai Rasul, bifadlillah, dengan kurniaan Allah. Itu terjemahan Melayu dia. Fadlillah itu maksudnya kurniaan Allah. Wa birahmati, dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan yang demikian itu, iaitu apa dia? Dua perkara tadi Allah sebut. Fadlillah, kurniaan Allah, dan juga rahmat Allah. Maka dengan yang demikian itu, dua perkara yang aku sebut ini, falyafrahu, hendaklah mereka rasa gembira, rasa pride dengan dua ni, rasa bangga dengan dua ni. Dua ni yang saya akan tanya kepada tuan-tuan, apa maksud dua ni? Apa maksud fadlullah dengan rahmati kat sini? Kata Allah, berbanggalah kamu dengan dua ini. Kalau anak-anak kamu ada dua ini, berbanggalah. Kalau keluarga isteri kamu ada dua ini, berbanggalah. Ialah yang itulah, iaitu dua perkara ni, fadlullah dengan rahmat inilah yang terbaik, yang lebih baik daripada apa yang manusia himpunkan. Ini apa dia ni? Yang manusia himpunkan, kita tahulah dunia ni lah. Manusia bekerja keras untuk apa? Menimbun-nimbun harta dia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi orang-orang manusia ini kebanyakannya apa dia? Telah dilalaikan dengan sifat apa? At-takatsur. Takasur tu berlumba-lumba siapa paling banyak. Cuba tengok orang tu dah makin besar dah rumah. Dia nampak tu. Dia nampak pencapaian dunia sebagai kayu ukur kejayaan. Selalu sebut benda ni. Padahal dunia permulaan hidup. Untuk bekerja. Bukannya sebagai pencapaian. Pencapaian tu bila dekat akhirat. Cuma nak tahu bila masuk akhirat, pergi syurga, kita tak tahu lagi. Jadi Allah bagi dia punya KPI dia punya kayu ukur dia. Kalau kamu nak tahu berjaya ke tidak, kamu kena dua ni. Kena ada dua ni, iaitu fadlullah dengan rahmati.
Kalau ada dua ni, kamu kena gembira. Anak kamu akan berjaya di akhirat nanti. Jadi soalan dia, apa itu fadlullah? Fadlullah di sini maksudnya Al-Quran. Fadlullah kat sini maksudnya Quran. Maksudnya katakanlah dengan Al-Quran, itu maksud fadlullah. Wa bi rahmatih, rahmat pula kat sini maksud dia apa dia? Bila Allah jadikan kita ni ahli Al-Quran. Inilah yang ditafsirkan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata al-fadlullah huwa al-Quran. Fadlullah itu Quran. Rahmati itu ialah anja'alanallahu min ahlihi. Bila Allah jadikan kita ini sebahagian daripada ahli Al-Quran. Ahli itu maksud apa dia? Orang yang menguasai Quran. Jadi tuan-tuan cuba tengok balik ayat ni. Maksud dia apa? Allah kata, katakanlah wahai Rasul, dengan Al-Quran ni yang kami turunkan dan sekarang kita baca Quran tuan-tuan. Dan dengan Allah menjadikan kita ni orang yang menguasai Al-Quran, cintakan Quran, faham Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran, itu maksud rahmat. Dah dapat Quran tapi tak dapat lagi faham, tak dapat laksanakan, itu belum dapat rahmat tu. Jadi kata Allah, dua perkara ni, kalau kamu tengok dua perkara ni ada pada diri kamu, semangat untuk belajar Quran, tengok pada anak-anak kamu dan isteri kamu dia cintakan Quran, maka yang inilah patut kamu gembirakan. Tapi kalau dia hanya balik nanti hujung tahun bagi tahu dekat atuk dia, atuk SPM saya 10A, Masya Allah, itu seronok, syukur, Alhamdulillah, bagus anak atuk. Tapi atuk tahu macam mana Quran dia. Tengok sebanyak waktu dengan phone, dengan hiburan, mana Quran dia? Bila dia nak baca Quran? Baca pun jarang-jarang, bagaimana nak faham pula? Tapi sebabkan dunia tu indah, 10A tu je boleh menyebabkan atuk yang semangat Quran ni pun terlupa Quran lebih besar. Allah kata apa dia tadi? Dengan Al-Quran, dan bila Al-Quran itu, seseorang itu jadi ahli Quran, hendaklah mereka bergembira dengan pencapaian ini berbanding dengan apa yang mereka himpunkan. Jangan terleka tuan. Itulah dia alhaqumut takatsur tu Allah kata tu. Kita terleka dengan apa dia? Prestasi. Alhamdulillah lah, anak ayah yang sulung tu sekian-sekian, anak yang bongsu tu baru grad, baru sekian-sekian. Tapi kita tahu macam mana kita dengan Quran. Lepas kita belajar lah, tak belajar tak nampak tuan-tuan perbezaan ni. Lepas dah belajar Quran baru kita nampak jauhnya aku dengan Quran. Kalau begitu kena takut. Sebab tu jangan terpesona dengan kejayaan di dunia ni. Tu Allah kata wasbir li hukmi rabbika. Sabar, bertahan. Kamu dah tahu kan apa yang sebenarnya. Jangan kamu goyah. Ni antara maksud ayat ni. Sebab tu untuk Nabi Muhammad pun sama juga. Nabi Muhammad bila dia dakwah kepada mereka, orang-orang Quraisy ni Al-Quran, orang Quraisy ni dia tak suka. Datang pembesar-pembesar. Tuan-tuan, bukan senang. Nabi Muhammad ni orang biasa-biasa je. Kemudian datang pembesar-pembesar tak suka apa yang Muhammad bawa. Okey, kalau kalian nak kami dengar Quran, kami tak mau ni. Ada Bilal ni kami tak mau. Bukan Bilal Muazzin. Bilal tu Bilal sahabat Nabi itulah. Kami tak mau ni. Salman ni semua kami tak mau. Orang susah ni begini. Kami nak eksklusif untuk kami. Tengok contohnya dalam surah itu, surah ni surah 6. Surah 6 Surah 6 ayat 52. Bukan. Surah Al-Ma'idah, surah 5. Surah 5. Betulan tuan. Surah Al-An'am. Surah 6 surah 6, surah 6. Ayat 52. 6:52.
Ayat ni Allah suruh Nabi untuk jangan usir sahabat-sahabat dia daripada majlis. 652 muka surat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Tengok apa maksud ayat itu. Janganlah engkau wahai Rasul menghalau orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Sebab apa? Ketika Rasulullah nak sampaikan Quran ni kepada orang-orang bangsawan ni, mereka tak suka. Mereka high class. Oh, kami tak mau ni ada grup-grup ni ada kat sini sekali. Ni ujian Nabi ni. Sebab tu Allah kata wasbir li hukmi rabbik, tu termasuk ayat ni juga. Allah perintahkan Nabi untuk bersabar. Sebab apa? Sebab mereka yang mereka halau tu adalah orang-orang yang pagi dan petang mengajak manusia kepada Allah. Dan mereka sentiasa mencari redha Allah. Jadi susah juga nak buat pilihan ni. Nak dengar cakap orang-orang besar ni ke ataupun duduk sekali, tetap duduk dengan mereka yang kecil-kecil macam ni. Sebab peringkat awal yang memilih Islam semua ni yang kecil-kecil, darjatnya rendah-rendah. Jadi kata Allah, janganlah engkau halau orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Kerana mereka mengharapkan redha Allah. Engkau tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Dan mereka tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak menghalau mereka, sehingga engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Ini ujian untuk Nabi lah. Ujian untuk Nabi. Lagi ujian untuk Nabi apa dia? Bila Nabi bawa ke Al-Quran, orang musyrik kata, okey, kami boleh ikut engkau Muhammad, cuma kami tak sukalah ayat ni. Ini contoh ni untuk kita hari ni lah. Maksudnya apa dia? Jangan terikut dengan apa orang yang nak. Jangan ikut, kita panggil apa, majority ke, yang jalan yang salah. Cuba tuan-tuan buka balik surah 10 contohnya. Surah 10 ayat 15. Jadi surah 10 52 kan? Surah 10 15 pula. Muka surat 210. Muka surat 210. Wa idza a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat kami yang jelas, Rasulullah bacakan, ingatkan mereka tentang Quran. Berkata orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Jadi apa maksud tak mengharapkan pertemuan kami? Orang yang hanya fokusnya dunia lah. Dia bukan fikir akhirat. Sebab tu tadi saya sebut apa dia, kita kalau betul dah belajar Quran ni, agenda kita semua apa? Akhirat. Apa yang kita nak cakap, kita tahu ada kena dengan akhirat. Yang selalu saya sebut hadis dengan tuan-tuan ingat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Sampai nak cakap apa pun tuan-tuan kena fikir dulu. Kan selalu kita cakap itu kat anak-anak kita. Nak cakap apa pun kena fikir dulu. Betul, fikir apa? Fikir akhirat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia bercakap baik atau diam. Kita punya hadis apa pula? Kita punya hadis orang Melayu. Dia cakap je macam tu tapi hati dia baik. Dia cakap dia celupa macam tu tapi hati dia baik. Kita cakap begitu. Nabi kata, kalau betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, nak masuk syurga, dia hendak bercakap dua je pilihan dia. Cakap yang baik atau diam. Jadi nak mencarut ke, nak cakap benda yang tak pelik-pelik ke apa ke, dia fikir panjang-panjang. Sebab dia belajar Quran. Dia tahu akhirat tu macam mana. Kan kita belajar surah Insan. Bila berlakunya hari kiamat nanti, apa yang berlaku? Azab tu datang bertebaran. Syarruhu mustatiran, datang bertebaran azab Allah ke atas manusia ni. Dah belajar surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah tu ialah apa dia? Kedatangan azab yang mengejut. Tak takut dah. Jadi setiap tuturan kita, setiap belanja kita, setiap apa kita buat, langkah kita, semuanya dia ada sifir untuk kira-kira akhirat dia. Jadi bila ayat tu jelas, orang-orang yang mengharapkan dunia, dia tak nak semua ni. Dia pun cakap kat Rasulullah. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Dalam rangka kita nak buat Quran untuk keluarga kita semua, tiba-tiba nampak pula, cucu sana tu hebat juga ya, dah pandai bahasa Inggeris. Tuan-tuan, selalu saya sebut benda ni. Bila saya sebut pandai bahasa Inggeris, bukan kita kata tak payah belajar bahasa Inggeris ke, benci bahasa Inggeris ke, tidak. Isu dia adalah kita meninggalkan Quran. Nak belajar dulu yang lain, tapi Quran tinggal. Sebab apa? Nampak pandai, nampak hebat. Memang setengah ada orang cakap, bila dia cakap bahasa Inggeris ni nampak educated sikit, dia kata. Orang putih tu daripada kecil cakap bahasa Inggeris, relax je. Tapi sebab memang betul pun zaman hari ni ilmu diambil daripada laluannya bahasa Inggeris. Memang hari ni yang menguasai ilmu teknologi orang barat. Jadi kita nampak barat ni hebat, pandai, jadi kita kena belajar ilmu dia. Itu kita faham. Sedangkan Quran ni ilmu daripada Allah. Jadi tuan-tuan dah belajar Quran, dah istiqamah dah. Saya nak cucu saya pandai Quran. Mungkin dulu, saya kata mungkin dulu tak tahu benda ni, tak buat untuk anak-anak. Tuan-tuan, Allah bagi peluang ketiga, cucu. Tapi bila cucu kita pula tengok, cucu orang sana pandai bahasa Inggeris, elok juga dia pandai bahasa Inggeris, dia dah goyah. Jangan terpesona dengan orang yang cintakan dunia tu. Sabar dulu, kata Allah. Sabar, bersabar. Jadi kata Allah, dalam ayat ini cerita untuk Nabi lah. Orang-orang yang tak mengharapkan pertemuan dengan kami, iaitu tak nakkan akhirat ini, dia kata apa dia? Iti bi Qur'anin ghairi hadha au baddilhu. Mereka tak nak akhirat, mereka tak suka sebahagian ayat. Mereka kata apa? Datangkan dengan bacaan selain daripada Quran ini, atau ganti ayat-ayat dia. Inilah maksud saya. Tuan-tuan, jangan beralih daripada ini. Inilah buku tuan-tuan. Pagi, petang, siang, malam tuan-tuan tengok Quran ini. Lepas tu bercakaplah berdasarkan apa yang Quran nak. Itu prinsip kehidupan kita. Suatu tak tinggal sikit pun satu hari Quran ini. Katakanlah, wahai Rasul, tak layak bagi aku untuk aku tukarkan Quran ini atas dasar kemahuanku sendiri. Sesungguhnya tidak lain, aku ni hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika aku derhaka, Nabi kata ni, jika aku derhaka kepada Tuhanku, aku takut azab pada hari yang begitu dahsyat. Soalnya adalah akhirat kita. Dah jelas dah syurga macam mana, ni Quran inilah dia punya jalan dia. Jadi yang terakhir tadi dalam surah Al-Insan tadi, di hujung tu Allah kata apa dia? Wala tuti' minhum athiman au kafura. Jadi jangan kamu taat mereka ni. Jangan bila tengok orang ramai buat, kita buat. Sebab mungkin yang ramai buat ini jauh daripada kebenaran. Surah 6 tuan-tuan. Kita tengok surah 6 yang terakhir ayat kita nak bincang pada pagi ini. Surah 6 ayat yang ke-116.
Muka surat 142. 142. Muka surat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Jadi dalam surah Al-Insan tadi Allah kata jangan taat. Ini jawapan dia. Kenapa jangan taat mereka? Dan jika engkau taat kebanyakan orang yang di atas muka bumi ini. Jadi dua sifat tadi Allah letakkan, isman dengan kafura. Itu adalah mereka yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Mereka sentiasa melakukan dosa, melanggar ketaatan kepada Allah dan sentiasa mengingkari kalam Allah ni. Jadi kalau kita ikut hari ni, angkanya tuan-tuan, kaum muslimin berapa bilion? 2 bilion. Bakinya 5 bilion orang kafir, bukan Islam. 2 bilion orang muslim tu pula semuanya dapat macam mana 2 muslim tu pure muslim ke, tu pun bercampur aduk. Tuan-tuan tengoklah kita kat Malaysia sekalipun. Dulu alhamdulillah tuan-tuan, rupanya saya baca satu artikel, satu tulisan daripada almarhum Dr. Zuhdi tentang dia perkembangan mazhab Syafi'i di tanah Melayu ni. Rupanya kita bermula dengan Syiah dulu bertapak. Malaysia ni, tanah Melayu ni masuk dengan Syiah dulu. Kalau orang dulu kita tak terima ada seorang syekh daripada Mekah datang untuk buat perubahan ni, kita mungkin la'uzubillah min zalik ke Syiah agamanya. Lepas tu berjaya, alhamdulillah, ditukar kepada akidah dan juga fahaman yang benar. Bila penjajah datang, Inggeris datang, terutamanya pada abad ke-19 nak masuk abad ke-20 tu, British tengah bawa modernism, fahaman moden, dan mereka cuba keluarkan dah Islam tu daripada undang-undang. Mula situ. Kemudian pasca kemerdekaan kita kembali balik nak pegang pada Islam. Tapi sekarang telah bercampur dengan faham modernism. Jadi Al-Quran dah bukan absolute lagi dah. Quran tidak lagi sebagai panduan utama, tapi dia kata Al-Quran, di mulut kita kata Quran. Tapi kita kena ada relatif sikit, kena zaman sekarang kalau kita kata macam ni tak sesuai, ini tak sesuai. Poin dia adalah nilai-nilai Quran tu kena bawa, dia dah bercampur. Jadi kita pun nampak sebab apa? Allah kata jangan ikut kebanyakan manusia ni. Jangan ikut, kita kena bersabar. Ya, strategi memang kena ada lah. Saya bukan kata tak bolehlah GoPro Ustaz. Okay, itu nombor 2, tu strategi. Macam mana nak pastikan semua rakyat di Malaysia ni taat the Quran. Itu strategi. Cuma poin dia Allah ingat kat sini, jangan kau taat kepada kebanyakan orang-orang ithman dan kafura ni. Sebab jika kau taat mereka, yudilluka an sabilillah. Jika kau taat kebanyakan manusia atau muka bumi ini, iaitu sedang kata apa dia? Ikut suara majority, kata Allah, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan yang lurus, jalan Allah ni. In yattabi'una illa dhann. Sebab apa Allah bagi alasannya? Sebab kebanyakan mereka tu hanya mengikut sangkaan. Apa maksud sangkaan? Mereka tak bercakap atas dasar ilmu. Semuanya adalah kami berpendapat, Karl Marx bercakap, Lenin berkata. Sebab apa kita ikut semua mereka? Sebab kita tahu agenda mereka tu ada. Mereka benci kepada sistem yang bobrok, jadi mereka pun keluar. Marxism keluarkan dia punya idea dia. Akhirnya diambil oleh komunis dan sosialis. Kita pun nampak hebat ni, kena nak jaga orang-orang susah. Quran dah bimbing semua dah. Beza dia apa dia? Kita buat tu kerana Allah. Yang mereka buat tu kerana apa dia? Hawa nafsu mereka. Allah kata jangan ikut.
Kebanyakan mereka ini yattabi'una illa dhann, tidak lain mereka hanya ikut sangkaan. Sangkaan tu lawannya apa? Ilmu. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidak lain mereka hanyalah melakukan pembohongan saja. Begitulah peringatan Allah kepada kita ni, tanda kasih sayang Allah. Supaya kita ni istiqamah dengan Al-Quran ni. Sampai bila? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datangnya yakin. Yakin tu apa? Itu maksud kita baca tadi? Mati. Jadi insya-Allah. So ayat seterusnya nanti minggu depan kita akan sambung. Ayat yang ke-25. Allah suruh kita istiqamah pagi dan petang, siang dan malam. Nanti kita akan sambung ayat 25 dan 26 insya-Allah. Next class ayat 25 dan 26. Macam mana nak istiqamah pagi, petang, siang, malam. Itu kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. Dan hari ini kita bincang apa dia? Perintah untuk kita istiqamah, bersabar. Dan jangan terpedaya dengan apa yang manusia tonjolkan itu, kalau dia tidak sama dengan apa yang Allah nak. Okey? InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat 25-26 pada kuliah yang akan datang insyaAllah.